Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir kitabaka wa sunnah washrah bihi sadrina wasta'mil bihi walidina wa aghfir bihi alsinatina wa qawwi bihi jananina wa asmi' bihi fahmina wa qawwi bihi 'azmina bihamdika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana farudhu ilayya wa qtahajatana ilayhi fala yumsini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Musi ahli jawatan kuasa surau, para ustaz dan ustazah, para guru-guru, ahli ulama, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk meneruskan lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Diari Hidup Rasulullah SAW, yang mana di bawah tajuk besar ni adalah sedekah. Salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW adalah sedekah. Itu bab yang kelima. InsyaAllah pada malam ni saya akan meneruskan lagi tajuk di bawah tajuk berkat sedekah. Berkat sedekah insyaAllah. Walaupun kita sambung sikit-sikit, insyaAllah lama-lama pun boleh habis kitab ni. Kita pun dah masuk ke muka surat 99. Sedar tak sedar saya walaupun menggantikan ustaz-ustaz yang last minute, kadang tak apa, tak masalah. Saya walaupun tampil pun tadi saya dorang juga, saya cuba hadirkan juga. Cuma saya terlambat sikit, ngam-ngam dan nak qamat dia saya sampai. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala memilih saya untuk mengganti dengan Ustaz Syukur. Itu semua pilihan Allah Taala. Tuan-tuan nak hadir pada malam ni pun pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang badan sihat, ada masa yang luas, lapang nak kiranya, tapi masih tak dapat nak hadir ke majlis ilmu. Ini semua kita ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat duduk pun dalam majlis pun dapat pahala, insyaAllah. Jadi di bawah tajuk berkat sedekah, Ibnu Katsir, seorang mufassir masyhur, mempunyai satu kisah yang menarik. Pada satu malam Ibnu Baqiyah bermimpi bertemu dengan pembantunya yang soleh, dan dia mahu menampar pembantunya itu. Tetapi apabila dia mahu menamparnya, muncul sekeping roti pada wajah pembantu itu. Keesokan harinya dia memanggil pembantu itu. Saya bermimpi mahu menampar kamu, tetapi saya lihat kamu memberikan sekeping roti kepadaku. Apakah makna mimpi itu? Ini kita mula dengan kisah daripada Ibnu Katsir. Maka pembantu itu menjawab, semasa saya masih kecil, ibu selalu membuat roti dekat dengan kepalaku, supaya kelak saya akan menyedekahkan sepotong roti setiap hari. Menjelang ajalnya, ibu berpesan, jangan tinggalkan amalan bersedekah roti setiap hari. Allah akan menolak bahaya kerana roti itu. Mungkin roti itulah yang mencegah tuan daripada menampar saya. Nampak? Dia bersedekah walaupun sekeping roti. Kadang kita ingat sedekah ni dalam bentuk duit. Kadang-kadang sedekah ni dia skop dia lebih luas. Lebih luas, tenaga. Kita ada majlis gotong royong, contohnya gotong royong kek surau, kek kubu, kita datang, kita menyedekahkan tenaga kita, itu pun dikira pahala sedekah. Kita nampak ada rintangan, halangan, batu ke apa, kita tolong buangkan, itu pun dikira sedekah juga. Macam contoh saya ambil satu pengalaman saya nak pergi ke bagi kuliah di Masjid Haji Imam Kahar, Rantau. Dalam perjalanan itu biasa memang gerak awal. Saya memang biasa gerak awal. Dalam perjalanan hujan lebat semua tak sampai ke Rantau, dah 4 km nak sampai.
pokok tumbang, sebanyak-banyak pokok tumbang 2 batang, tapi yang paling mengentang jalan tu 2 batang. Tapi saya tengok penduduk kampung tu dia bersama-sama, tak perlu nak tunggu jepang ke bomba ke, dia orang dulu sampai bawa bulldozer, dia sedekah tenaga kan. Dari situ bila dia hadir dengan niat nak membantu menolong, itu pun dikira pahala sedekah ya. Begitu juga dalam kisah ni roti. Macam contoh kalau kita saya ambil satu pengalaman ni, mak saya lah sendiri. Mak saya sendiri pun dulu kalau nasi lebih-lebih tu, yalah nasi lampu kan, dia kadang nak masak. Kalau sompet pagi tu buat nasi goreng, okey lah. Kalau tak sompet nak masak, mak saya ni suka pergi tabu kat belakang. Dulu saya duduk taman, saya dulu duduk taman perumahan, macam tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mak saya ni nasi lebih tu dia pergi tabu kat belakang. Kadang saya kata apalah mama ni nak, sebenarnya mak saya mama kan, apa datang tabu nasi kat luar, buang nasi kat luar kan, nanti bosok lah lalik burung apa. Upoi tak, upoi siapa yang datang makan? Burung datang makan. Bila burung datang makan tu, saya tengok rezeki mak saya ni mencurah-curah. Dia bukannya bekerja macam kita profesional tak. Dia suri rumah tapi duit dia aduh je dapat. Simpanan dia tu lagi banyak daripada simpanan saya. Nak katakan lah. Di situ kita pun pelik, macam mana dia rupiah. Itu antara keberkatan sedekah. Keberkatan sedekah. Sedekah juga dapat menghindarkan diri kita daripada pelbagai kejahatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Sedekah dapat memelihara manusia daripada kejahatan. Dia punya hikmah dia besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang bersedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya. Maka Rasulullah kata, bersabda, semoga sedekahmu kepada pencuri dapat menghentikannya daripada kebiasaan mencuri, dan semoga sedekahmu kepada pelacur dapat menghindarkannya daripada berzina. Semoga sedekah kamu pada orang kaya dapat memberi pelajaran kepadanya, hingga dia juga mahu menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ingat sedekah ke orang kaya ni macam boleh, macam mana pula sedekah ke orang kaya ni? Selalu berlaku, selalu yang ada kita amalkan. Kalau kita tengoklah, kalau kadang-kadang kita beri hadiah kita beri hadiah, kita tak ada sebut sedekah pada orang kaya. Kadang-kadang tu kita beri hadiah pada kawan-kawan yang kaya, ataupun kalau misal kata yang ketua besar ke agung ke macam dia ubah tu lah. Bila kita bagi hadiah pada orang yang besar, kita tak sebut tuanku ni sedekah daripada batin. Kita tak, kita sebut macam tu, tak ada tapi kalau sebut tuanku ni persembahan hadiah daripada batin, kita sebut hadiah. Itu pasal selalu saya sebut mana-mana kuliah tempat saya beri, saya kata bila kita nak hadiahkan pahala bacaan Fatihah kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, jangan kita sebut sedekah. Itu pasal Nabi pun, Nabi dan kaum kerabat dia dan ahli keturunan dia diharamkan untuk menerima sedekah. Sebab apa diharamkan? Sebab mereka, kedudukan mereka tinggi, dia darjat dia tinggi, kemudian kita rendahkan dengan sebut sedekah. Sedekah ni untuk bagi orang yang lebih rendah daripada kita kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada dengan misalah tu, kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah ni kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab kedudukan baginda tu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita nak sedekah, saya selalu anjurkan juga saya didik, ajak anak-anak saya, anak-anak murid saya, mana-mana tempat saya pergi pun, setiap hari kalau kita nak hadiah, bagi hadiah pada Rasulullah SAW 3 kali Qul Huwallahu 10. Kalau boleh yang ada yang rajin, dia buatlah, dia baca surah Waqiah, macam saya terangkan sebelum ni, kuliah sebelum ni, dia baca surah Waqiah, dia baca surah Yasin, kemudian dia baca surah Al-Mulk setiap hari. Dia niat, ya Allah, pahala bacaan Quranku pada hari ini kuhadiahkan kepada Rasulullah SAW. Hadiah setiap hari, hadiah hadiah pahala selawat, kemudian Qul Huwallah 3 kali Qul Huwallah tu bersamaan pahala baca
Bila kita hadiah hari-hari, Rasulullah akan ingat kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Buat kita bagi hadiah macam kita lah kan. Kalau orang selalu bagi hadiah kat kita tiap kali anniversary ke, tiap kali sambutan hari kelahiran semua kan, mesti kita ingat orang tu. Begitu juga bila kita hadiah kepada Rasulullah SAW dengan ikhlas, insya-Allah insya-Allah kita lihatlah keberkatannya. Itu juga bila mana Rasulullah SAW kata apa? Bagi sedekah pada pencuri. Walaupun orang kata apa dia pencuri, dia buat jahat, tu Rasulullah kata apa? Semoga dengan sedekah itu dapat menghindarkan dia daripada mencuri. Kadang orang curi ini sebab memang dia kesempitan hidup, dia tak cukup duit, dia tu pasal dia curi. Jadi itu juga dengan pelacur. Sebab apa dia melacur? Dia dah tak tahu apa konjol dia nak buat, jadi dia melacur. Jadi dengan cara orang bersedekah tu, dia akan menghindarkan diri dia daripada zina. Itu juga dia pada orang kaya lah. Ada orang kaya ni kadang-kadang dia tersedar, aku kaya, orang biasa dia lagi kurang daripada aku, tapi dia boleh bagi sedekah kat aku. Macam itulah kata kan, dia bagi hadiah kepada aku. Maka dia akan timbulkan satu kesedaran tu dia bersedekah kepada orang lain. Ada juga orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau orang tu sedekah kat saya panjangkan sedekah kepada orang lain, boleh tak? Adakah itu dikatakan sebagai kufur nikmat? Tak. Kita memanjangkan sedekah itu adalah satu kebaikan, satu pahala yang berpanjangan. Macam contohlah kalau guru dia ajar anak murid dia jadi cikgu, dia sampaikan balik ilmu tu. Jadi pahala tu berterusan lah. Kita pun setiap mak ayah ni pun cikgu juga. Jangan ingat saya bukan cikgu, selalu saya dapat ucapan bila hari guru mak ayah ucap selamat hari guru kat saya pun kata selamat hari guru juga kembali kepada tuan-tuan dan puan. Lepas tu dia balas balik, saya bukan cikgu Ustaz. Ya, tuan-tuan dan puan pun cikgu juga. Saya cakap sebab apa? Tuan-tuan dan puan adalah guru pertama anak-anak tuan-tuan dan puan sendiri. Tu kena ingat. Kita anak-anak pun ingat juga mak ayah kita itulah guru utama. Kita belajar apa-apa pun banyak kan pun daripada mak ayah kita sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, harta tidak berkurang kerana bersedekah. Allah menambah kemuliaan orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Allah menaikkan darjat orang yang tawaduk. Di sini dia ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, harta tidak berkurang kerana bersedekah. Orang yang selalu bersedekah, hartanya tak akan berkurang, malah makin bertambah. Dan kemuliaan orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Ni kemuliaan orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Yang orang zalim tu dia akan rasa malu dengan orang yang pernah dizalimikan, dizaliminya. Kemudian Allah menaikkan darjat orang yang tawaduk. Tawaduk ni orang yang merendah diri. Kita pergi pada yang pertama ni, harta tidak berkurang kerana bersedekah. Kalau kita lihat siapa yang tuan-tuan dan puan yang pernah pergi ke menunaikan umrah ataupun haji, dekat Madinah tu ada satu telaga dinamakan Bi'ru Osman bin Affan. Telaga Osman bin Affan. Telaga Osman bin Affan ni macam mana cerita dulu masa awal-awal Islam mula bertapak di Madinah, orang Islam tak ramai yang kaya. Osman bin Affan ni dia sebenarnya seorang yang kaya. Dia sebenarnya seorang yang kaya dan cerdik. Dia sangat cerdik. Dan satu hari masa ada satu telaga tu, ada satu telaga dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia mengenakan harga yang sangat tinggi kepada orang yang nak ambil air. Kalau istilah cukai lah, siapa nak ambil air kena cukai, kena bayar. Jadi Sayyidina Osman ni dia nak beli satu telaga dia ataupun perigi ni tak boleh, sebab orang Yahudi ni memang terkenal dengan sangat kedekut. Dia bukan senang-senang nak pergi macam kita lah Kalau bangsa yang satu lagi kat Malaysia ni bukan nak kita ke orang so. Dia kalau dah dapat satu kawasan tu, kita nak dapat balik memang payah. Tuan-tuan faham lah Macam contoh kalau tanah kawasan rumah dia dah dapat ataupun rumah kedai, kalau dah dapat kat dia, jangan harapkan dia nak jual kat Melayu. Macam itulah nak kata orang memang payah.
Jadi macam mana Sayyidina Osman ni nak tackle, nak dapatkan telaga ni? Dia jumpa orang Yahudi ni, pemilik kepada telaga ni. Dia kata, aku nak pajak telaga kau. Aku tak bukan nak beli semua, aku nak beli pajak. Aku nak beli selama 2 hari. Aku nak pajak 2 hari. 2 hari aku punya, 2 hari kau punya. 2 hari aku punya, 2 hari kau punya. Boleh tak? Macam dia kata separuh-separuh pula. Jadi Yahudi ni pun fikir, wah, dia masa tu dia beli dan dikatakan dengan harga dia offer, dia tanya berapa kau boleh pajak. Dia kata 10,000 dirham lah kan, dirham. Dan itu Osman ni dia cerdik. Dia kata tak apa, aku pajak dengan harga 12,000 dirham. Terkejut orang patut makin minta lagi kurang. Dia tak, dia minta lagi tambah. Jadi yang pemilik Yahudi ni pun bila dah bagi loan dia mesti lagi nak kan. Dia lagi nak bagi. Okey, betul kan? Bagi 2 hari. 2 hari tu Sayyidina Osman pergi kepada perkampungan orang Islam. Dia kata, wahai saudaraku sekalian, aku dah pajak telaga si Yahudi ni 2 hari. Jadi sepanjang 2 hari ni kau ambillah secukup-cukupnya. Pagi, petang, siang, malam kau ambil dan bawa berlebih sampai balik rumah kan? Sebab 2 hari ni orang Yahudi ni dia tak boleh kacau. Ni aku punya waktu. Jadi kau ambil. Jadi 2 hari kemudian kau jangan ambil. Jadi bila dia buat macam tu, ayah Yahudi ni, bila 2 hari yang pertama Sayyidina Osman buat, semua orang Islam datang ambil air. Dia wakaf. Dia belum wakaf lagi dah, dia sedekah. Ambil sedekah. Ambil semua. Jadi bila sedekah 2 hari tu, 2 hari lepas tu seorang tak datang ambil. Seorang tak datang ambil. Dah yang ni pun dimalu. Macam mana pula tadi kan tak ada orang nak ambil, dah dia tak ambil. Lepas tu 2 hari berikutnya pun begitu juga. Orang Islam datang ambil sebanyak-banyaknya air. Maka dari hari 2 hari selepas tu pun tak ada orang. Jadi lepas 2 hari tu Sayyidina Osman datang balik dia. Dia tengok orang Yahudi ni monyok. Dia Yahudi ni dah tua dah. Jadi kenapa kau kelihatan monyok? Dia kata, aku tengok orang datang 2 hari waktu kau punya hari pajak, tapi 2 hari waktu time aku tak ada orang datang. Jadi Sayyidina Osman kata macam ni lah, aku boleh tu lah tu. Kau pun dah tua, nak timpan kau lama kau pergi ni baik, kau ambil duit kau pergi jalan kau macam itulah lebih kurang cerita tu kan. Jadi yang ni pun okeylah, berapa kau nak boleh jual, berapa kau nak beli, yang Yahudi ni tanya. Jadi Sayyidina Osman kata, jadilah aku beli dengan harga 8,000 lah. Kau pun kalau kau nak pegang lama pun tak ada orang nak datang hari waktu kau punya kan. Abang tu lah dia jadi mula dia letak 12,000. So dia nak beli penuh, dia letaklah 8,000. Jadi dia beli harga dengan 20,000 dirham. Dan selepas tu Yahudi tu pun dia terpaksa melepaskan. Dia jual. Maka Sayyidina Osman pun dia umum dengan ini, aku wakafkan telaga ni untuk digunakan oleh umat Islam untuk selama-lamanya. Sampai ke hari ini air itu masih digunakan. Bayangkan tu, dulu kalau kita ibaratkan sains lah, kalau ni 9 kan, air, menguruskan air kan, contoh kita dah dapat air, macam tu lah. Kalau sains ni diwakafkan, satu ni 9, syukur dapat air kan. Contohlah contoh kan. Dan sehingga hari ini air betul kemudian dengan kekayaan tu dengan Sayyidina Osman ditanam lagi kebun anggur kelilingnya, dah tanam diwakafkan kebun kurma tu sampai ke hari ini. Kerajaan Arab Saudi, kalau kita tengok ceramah Ustaz Badli Shah, dia ada ceramah dalam YouTube tu, kalau kita tengok dengar balik pun memang seronok. Dia katakan sampai kan wujud satu akaun namanya Sayyidina Osman bin Affan sampai ke hari ini, sedekah diperpanjangkan. Macam kita pun boleh juga. Kalau kampung kita banyak yang tak, kalau sekarang ni tak macam orang kata tak ada, orang kata tak cukup telaga dia, kecuali belah Pantai Timur kan, belah Pantai Timur, Kelantan, tu banyak buat telaga sendiri. Atau kita pun boleh juga. Macam Ustaz Zamani, dia selalu buat kembara ke Bojang.
kemudian buat perigi, sedekah buat perigi Quran, buat kikah pun kita boleh buat. Sedekah lah. Ada yang kata nak buat perigi satu ke telaga ke, kita buat sedekah. Boleh juga satu hari insya-Allah. Kita sambung sikit. Orang yang bersedekah pada siang ataupun malam hari tidak mati pada hari itu disebabkan oleh gigitan binatang berbisa, jatuh dari bangunan ataupun mati mendadak, kerana sedekah menolak datangnya bahaya. Maknanya kalau dia akan mati, bukan dia mati dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, mati dalam keadaan kena gigitan dari binatang bisa ke, jatuh bangunan ke, ataupun mati mendadak sebab sakit jantung. Jadi kalau kita nak elak datang kena serangan sakit jantung, kita berusahakan lah banyak-banyak. Itulah kesimpulan kita baca daripada sini. Sungguh tepat huraian yang dibuat oleh seorang sufi yang bernama Abu Lais Az-Samarqandi. Dia mengatakan yang sedekah memiliki 10 keutamaan, 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 keutamaan di dunia adalah yang pertama, membersihkan harta. Membersihkan harta. Kadang-kadang ada harta yang kita perolehi ini mungkin dari sumber yang syubhat, mungkin daripada sumber syubhat. Sumber syubhat macam mana? Macam contoh kalau cikgu lah, macam saya sendiri lah, cikgu waktu mengajar 33 waktu, tapi kadang-kadang ada hal cuti lah, apa tak dapat nak penuh dengan 33 waktu tu, maka kita bersedekah. Bersedekah tu, sedekah pun tak perlu, kadang-kadang tak perlu jauh. Kita boleh sedekah kat dalam sekolah kita sendiri. Kalau anak-anak murid kita, macam saya, sekolah saya murid tak ramai, pek ke 2 orang. Kalau belanja KFC sorok satu snack box pun kio riang lah budak kampung ni kan. Kita dengar value cikgu tu, ada cikgu tu belanja satu sekolah KFC kan. Dengar satu sekolah orang pun kata, wih, kaya tu cikgu tu. Padahal mungkin pek tu 2 orang kan. Macam sekolah lain, sekolah besar ni macam satu kelas lah, satu kelas atau 2 kelas kan. Nak khabar kan tu, duit tak main boleh lah kan. Ataupun kita belanja satu sekolah, satu kelas kalau kita 2 kelas. Ataupun kita cari mana peluang-peluang nak wakaf. Contohnya kalau katalah dekat sekolah sekarang ni banyak dah pembelajaran online. Kalau kita lihat di sekolah SK Kota, setiap satu kelas tu ada TV LCD macam. Jadi bila cikgu ni mengajar, dia boleh tunjuk, ambil sorotan contoh video daripada YouTube. Jadi dia dah, budak-budak sekarang dia dah, kalau menghadap muka cikgu ni boleh paling lama pun 10 minit lah. Paling lama. Kecuali lah kalau cikgu tu cikgu lawa kan, cikgu perempuan. Kalau cikgu lelaki ni boleh lama 10 minit. Lepas tu kan dah muak, mengantuk lah pun. Kadang-kadang cikgu ni mana yang kreatif, ada buka YouTube, tunjuk bahan pembelajaran yang secara interaktif. Ada di orang Solo kan. Kalau di Kuala Lumpur tu banyak yang jenis touchscreen, dekat dinding pun ada. Dia ada sensor dia. Ada banyak. Jadi saya tanya kawan saya, macam mana sekolah SK Kota ni boleh satu kelas satu TV kan. Boleh minta sponsor kan. Sponsor cari sumbangan dana, ibu apa bersedekah kan. Tu harta kita wakaf. Selagi mana anak-anak menggunakan TV itu untuk pembelajaran mereka, selagi itulah pahala kita mengalir. Itu salah satu cara. Cikgu-cikgu pun bersedekah kan, cari buku dana. Ada sekolah tu water filter kan, tak ada water filter beli letak. Kalau tak nak plan buku ke Kobe ke, sekadar nama lah kan, boleh beli kat Shopee, Lazada pun dah ada. Beli sekali beli 6 bulan boleh servis sendiri kan, tukar filter sendiri. Itu pun lagi murah ya. Kemudian yang kedua, membersihkan diri daripada dosa. Membersihkan diri kita daripada dosa. Sedekah ni dia boleh membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, menolak penyakit dan bahaya. Menolak penyakit dan bahaya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, menyenangkan hati orang miskin. Orang yang bila kita bagi sedekah ni, dia rasa, terutamanya orang-orang yang susah, walaupun kadang RM10, kadang-kadang makan nasi bungkus koko kan, itu pun dia rasa gembira. Kita jangan pertikaikan kalau macam kata kalau kat pasar malam ke, pasar tani ke, ni nak dekat bulan Ramadan ni waktu bazar kan, kadang-kadang ada jenis sedikit nipu kan. Contoh lah, ada kadang-kadang. Tapi kalau kita niat sedekah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu, lain cerita. Kalau kita tak tahu, kita
kita niat bahagialah. Dia tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita sedekah tu semua Allah Ta'ala yang nilai kita, ya. Kemudian yang kelima, memperluas rezeki yang penuh berkat. Rezeki yang penuh berkat tadi macam saya kita kisahkan tadi lah, Sayyidina Osman sampai ke hari ini, sampaikan dia dengan duit yang dia wakaf tu pun berjuta-juta rial. Dia beli satu tanah wakaf untuk buat pula hotel, hotel tu pula wakaf lagi, kan. Banyak keuntungan tu diberi sedekah lagi berpanjangan sampai ke hari ini. Macam tu kita pun carilah peluang. Mana peluang kita nak wakaf, mana-mana yang kalau guru boleh buat idea dekat sekolah mereka, kan. Kalau yang mana mak bapak, ibu bapa pun boleh bagi idea ni melalui mesyuarat PIBG, kan. Nak terus sedekah, tengok kat sekolah anak-anak. Tapi yalah sekarang mak ayah tak boleh masuk sekolah anak-anak, kan. Cuma boleh tengok bagi idea lah, tanya mak guru-guru, cikgu ada apa keperluan tak di sekolah, biar cikgu-cikgu yang sampaikan. Manakala 5 keutamaan di akhirat kita ialah yang pertama, menaungi di hari kiamat, menaungi di hari kiamat. Barang-barang yang kita sedekah kadang-kadang dia akan hadir datang kepada kita. Macam contohnya kalau kita buat korban, bila kita buat korban, haiwan korban tu akan bersama-sama dengan kita di hari kiamat. Itu juga apa yang kita sedekah pun dia akan menaungi kita di hari kiamat. Yang kedua, meringankan hisab. Meringankan hisab. Ini nanti akan diterangkan. Kemudian yang ketiga, memberatkan timbangan amal kebaikan. Memberatkan amal kebaikan. Timbangan amal kebaikan kita itu diberatkan. Yang keempat, memudahkan ketika menyeberangi sirat. Sirat adalah titian sirat. Dan yang kelima, menambah darjat di syurga. Ini menambah darjat di syurga. Ini pula kisah orang alim dan orang bodoh. Pada suatu hari mereka dalam perjalanan yang meletihkan di padang pasir. Oleh kerana kehausan dan keletihan, orang alim itu jatuh lalu pingsan. Melihat hal itu, si bodoh berkata, sekiranya orang alim itu mati kehausan sementara aku memiliki air, aku tidak dapat kebajikan daripada Allah. Tetapi sekiranya aku berikan air ini kepadanya, aku yang akan mati. Akhirnya dia memutuskan untuk menyiram air ke tubuh kawannya dan bagi air itu diminumnya. Dia bagi sikit, walaupun tak dapat nak bagi semua, dia bagi sikit. Sambil itu dia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan kuatkanlah niat kamu. Maka bangkitlah orang alim itu dan mereka pun meneruskan perjalanan hingga tiba di tepi padang pasir. Dan tidak lama kemudian mereka berdua pun wafat. Maka dikisahkan pada hari kiamat, si bodoh itu diputuskan untuk masuk ke neraka. Tetapi sebelum itu dia melihat kiri dan kanannya, mencari-cari temannya yang alim. Dia berteriak memanggil-manggil, kawanku, kawanku, mengapa kamu tidak ingat padaku? Mengapa kamu tidak kenal padaku? Maka siapa kamu? Tanya si alim itu. Aku yang dahulu pernah memberi kamu minuman semasa kita di padang pasir yang panas, kata si bodoh di pinggir neraka. Alhamdulillah, si ahli ibadat itu ingat lalu berdoa, ya Allah, aku bermohon supaya engkau menolongnya. Maka Allah pun menolong dan menyelamatkan dia daripada neraka. Kesimpulannya, kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah ini adalah, walaupun si bodoh itu tidak soleh, itu sudah ditentukan masuk neraka. Namun oleh kerana dia pernah melakukan amal soleh yang berupa sedekah, Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Kita tak tahu dalam banyak-banyak sedekah kita ni mana satu yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Kadang kita, betul yang dikatakan, kita masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan kita, tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu mana satu amal ibadat kita, pada sedekah pun. Macam kita selalu lepas habis solat subuh ataupun solat maghrib, yang mana bila kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia punya pahala tu sama macam bersedekah. Itu besok. Itu kalau kita besok baca, insya-Allah. Kita tak tahu amalan kita yang mana. Kita baca surah Waqiah ke, surah Al-Yasin ke, surah Al-Mulk ke, yang mana kita niatkan pahala
kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW tu, ataupun kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah tinggal dunia ke, mana satu amalan tu yang akan menarik kita kembali daripada pintu neraka. Kita tak tahu, itu kita tahu beramal. Jangan kita heboh pelik pasal. Kadang saya pun minta maaf juga lah, kadang saya pelik bila tengok ke dalam isu. Kalau kita tengok dalam YouTube, ustaz ni bergaduh ni, ustaz ni bash, ustaz ni pasal amalan sikit je, pasal raut buku, pasal wirid, pasal baca tahlil, benda-benda yang yelah, benda tu bukannya apa orang kata boleh menyebabkan tergelincirnya akidah. Dia adalah perkara uruf ataupun khilafiyah, benda-benda khilaf. Nak buat, tak nak buat, jangan dipertikaikan orang tu. Orang tu nak beramal, orang tu nak beramal, biarlah beramal. Kalau dia nak zikir Allah, 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 ataupun dia tiap kali dia solat, dia jadi imam, tu ya surah dia baca, tak tahu, biarkan, biarkan dia nak baca, biar. Dia nak zikir, biar. Dia nak baca Quran, dia baca tu ya surah, dia baca hari-hari 3 surah ni yo, Waqiah, Yasin, Al-Mulk, ataupun dia baca hari-hari setiap malam surah Yasin. Sebab dia pernah baca hadis Nabi baca hari surah Yasin setiap malam. Itu dalil dia. Kalau dia kata banyak ada hadis Nabi baca Yasin setiap malam kami dan Jumaat, tu hadis Nabi yang mengatakan baca Yasin setiap malam. Jadi hari kami dan Jumaat itu bukan malam, kadang tu tau pihak-pihak yang Wahabi ni tu pertikaikan Nabi tak boleh baca Yasin setiap hari kami dan Jumaat. Sebab tadi Nabi kata baca Yasin setiap malam. Itu benda-benda khilafiyah pun nak dipergaduhkan. Itu sepatutnya kita ni memikirkan apa amalan kita, apa persediaan kita untuk kita bangun di kampung akhirat nanti. Contoh tuan dan perempuan dalam ni duduk je dah dapat pahala, dengar bersama-sama. Dalam kuliah ni pun dapat pahala, dapat pahala. Solat maghrib berjamaah, solat isyak berjamaah. Kemudian sini tu kita ada baca surah Al-Mulk bagus. Buat surah Al-Mulk. Ada beberapa tempat masjid pun dah mulakan baca surah Al-Mulk berjamaah. Berjamaah. Yalah, kadang-kadang kita nak buat seorang, kadang datang sifat malas kita, tapi bila berjamaah ni kita bersemangat. Macam tu juga solat sunat tarawih. Orang kata boleh buat sendiri, boleh. Tapi kalau seorang, kadang bondo 8 rakaat pun buat 2 je, Tapi bila berjamaah, dia punya semangat tu lain. Dia punya semangat berjamaah ni, itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW suka bila berbuat sesuatu tu secara berjemaah. Nabi pun bila dia mengajukan kalau makan pun makan berjemaah. Bila makan berjemaah ni dia seronok, dia bersemangat. Dia bila kita buat beramai-ramai ni, dia punya semangat dia lain, dia lain. InsyaAllah boleh saya teruskan sikit lagi. Berkatnya hilang apabila, ini tajuk yang baru. Menurut Al-Quran, berkat sedekah hilang apabila orang yang bersedekah itu sering mengungkit-ungkit dan selalu menyebut sedekah yang dilakukannya di hadapan orang lain. Ini apa amalan pun, kita sebut je amalan kita, habis. Kita ungkit je apa yang kita dah buat, habis. Malaikat padam. Baik, malaikat padam. Ataupun proses pemberian sedekah itu disertai dengan tindakan yang menyakitkan hati penerimanya. Macam contoh kita bagi sedekah tapi kita sakit hati dia. Kau ni dah lah pemalas pun masih nak terima sedekah, jangan. Bagi je. Macam ada beberapa video viral kan, kadang-kadang dia nak bagi, siap tazkirah lagi bagi, jangan. Bagi je. Dia macam dia apa dia nak buat kau itu terpulang pada dia. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula ni jangan kita nak bagi itu sambil kita ukit-ukit apa perangai. Sedekah juga menjadi tidak bernilai, malah dapat menjadi senjata yang membahayakan diri apabila sedekah disertai dengan perasaan riya, iaitu menunjuk-nunjuk di hadapan orang ramai supaya dipuji dan disebut sebagai dermawan. Ini pun bahaya juga. Kalau kita niat nak bersedekah tu, kita niat nak nunjuk-nunjuk, nak riak, na'udzubillah zalim, itu pun bahaya, hilang pahala, malah bertambah dosa kita. Begitu juga kalau kadang-kadang
Mana-mana yang kalau kita bantu orang, itu menyebut dia tadi dia dah tolong dia tolong, jangan pun hilang juga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah mengumpamakan sedekah yang disertai dengan kata-kata kasar yang menyakitkan ataupun kerana riak sebagai batu licin yang ada debunya. Apabila dilanda hujan lebat, batu itu kembali licin, tidak ada lagi bekas-bekas debunya. Maknanya berkat dan pahala sedekah juga hilang seperti debu-debu itu. Lalu bagaimanakah bentuk sedekah yang paling baik? Ikutlah sahaja tuntunan Rasulullah SAW. Apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu sama sekali. Kepada siapa kita memberikan sedekah semalam, satu hari ke ataupun semalam, satu minggu yang lalu, bagaimana pula dengan hari ini ataupun esok, kemana sedekah kita disalurkan, kita tidak perlu menjawab soalan itu pada muka umum. Tak perlu kita sebabkan, insyaAllah. Boleh? Boleh tuan-tuan. Jadi saya pun tak nak panjangkan dah. Pada pagi pun kita ada baca surah Al-Mulk pada Isya, insyaAllah. Jadi saya takutkan perjumpaan kita malam ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'uduka ma 'allamtana warzuqna ya muhtajana ilaik fala tusni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Nanti kalau tuan-tuan ikut kuliah, ada saya